dan kelebihan orang yang berakhlak mulia. Masya Allah. Kita baca hadis Nabi yang pertama, iaitu Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Boleh tak semua ikut sama-sama sebut dan baca lafazkan hadis ini? Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu. Kenapa tak dengar suara ni Banan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang bermaksud, okey, yang ni tak apa Ustazah salah ya, sabar, bawa tenang. Innama, sesungguhnya, bu'istu, saya, aku diutuskan liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW beritahu kepada kita misi besar. Selain daripada misi akidah, misi ibadah, Nabi menyebutkan misi besar diutus Nabi SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab apa? Akhlak menjadi satu misi utama Nabi SAW. Sebab apa anak-anak? Kita ada 3 teras utama ilmu fardu ain. Yang pertama ilmu akidah. Betul tak anak-anak? Kenapa yang sana dia jawab, yang sini tak jawab? Yang kedua ilmu fiqh. Masya Allah, hebat. Ilmu syariat. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Itu ilmu akhlak. Akidah itu ibarat seperti akar sebuah pokok. Akar kuat, pokok tu pun akan kuat. Datanglah apa pun ribut taufan, kalau kuat betul dia tetap bertahan. Lepas tu ibadah pula ibarat seperti dahan, batang pokok dan juga dahan-dahannya. Manakala akhlak pula ibarat seperti daun-daun ataupun bunga, kalau ia pokok bunga ataupun buah. Jadi bila kita nak tengok akidah seseorang itu baik, ibadah dia baik, boleh dinilai dari sudut akhlak. Bila akhlak itu baik, ia menunjukkan ibadah dan akidah dia benar. Anak-anak, rasa nak panggil adik-adik, tapi ni tahap anak-anak ni. Kalau ada pokok buah kita tanam, dia sepatutnya berbuah ketika umur dia 1 tahun. Tapi dah umur 2 tahun tak berbuah lagi. Kamu buat apa dengan pokok tu? Sepatutnya 1 tahun dia dah berbuah dah ni, tapi 2 tahun tak buah lagi. Kamu buat apa? Buang. Ya, betul. Memang betul. Kita akan cabut pokok tu dan kita tanam pokok yang lain. Sebab boleh jadi akar dia rosak ataupun dahan dia rosak. Sebab pokok itu tidak menghasilkan apa-apa hasil. Ataupun dia berbuah tapi buah dia rosak je. Dan mungkin kita kata akar dia dah kena penyakit ataupun batang dia. Jadi kita buang, kita korek, lepas tu kita tanam pokok yang baru. Maksudnya akhlak kita ini menjadi penilaian terhadap akidah dan juga ibadah kita. Sebab itu bila Nabi kata aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, kerana nak sampai kepada akhlak yang baik dan mulia, dia bermula daripada ibadah yang benar dan juga akidah yang benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Contohnya, bila kita seorang-seorang di rumah, tak ada siapa yang tengok kita. Mak ayah pun tak ada, kita betul-betul seorang-seorang. Lepas tu ada telefon di tangan kita. Kita boleh tengok apa saja sekarang, sebab mak ayah pun tak ada. Kita pun buka TikTok, atau buka IG, ataupun buka YouTube anak-anak lelaki. Buka YouTube contohnya. Mula-mula tengok benda elok, tiba-tiba melintas benda tak elok. Melintas benda-benda yang berdosa, yang haram kita tengok. Ikutlah apa pun. Contohnya pornografi dan sebagainya, na'udzubillah. Kalau akidah kita kuat, apa maksudnya? Kita yakin bahawasanya Allah sedang melihat. Itu akidah. Kita beriman kepada malaikat. Kita tahu ada malaikat kiri dan kanan. Itu kan akidah.
Beriman kepada alam ghaib termasuklah syurga neraka, termasuklah wujudnya dosa dan pahala. Semua tu alam ghaib, betul tak? Jadi orang yang ada akidah yang kuat, dia tetap akan berakhlak yang baik, sebab akidah tu melindungi dia. Jadi dia scroll saja. Kalau benda tak elok, dia tak akan tekan, dia tak akan tengok. Sebab akidah melindungi dia. Walaupun dia duduk seorang-seorang di rumah, akhlak dia dijaga, dipelihara dengan akidah tadi. Anak-anak faham ya? Jadi walaupun seorang-seorang dan dekat rumah, tetap minum duduk dan juga tetap guna tangan kanan. Sebab tahu dari sudut akidah, ada malaikat kiri kanan sedang mencatat. Walaupun mak ayah tak ada, ustaz-ustazah tak ada, tapi malaikat catat bila minum duduk terus dapat pahala, minum tangan kanan terus dapat pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah ketiga-tiganya ada kaitan. Dan tajuk kita hari ini bab akhlak. Kita tengok Ibnu Ghazali menyebutkan, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa dan menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis Nabi yang kedua berkenaan dengan kelebihan memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia. Apabila Sayyidatina Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Apa jawapan Sayyidatina Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Sayyidatina Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlaknya, iaitu akhlak Nabi, adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebab itu, sebaik-baik akhlak adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi, bila Sayyidatina Aisyah jawab, bagaimana akhlak Nabi di rumah, bagaimana sikap Nabi, perangai Nabi, bagaimana Nabi seorang suami, Sayyidatina Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi kita pun confused, apa maksud akhlak Al-Quran? Kalau dah dijawab lemah lembut, kita faham. Bila kita jawab Nabi seorang rajin, kita boleh faham. Tapi bila ibunda kita menjawab akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran, kita macam susah sikit nak faham. Betul tak anak-anak? Ke mudah faham? Ke terus faham dia? Apa maksud akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran? Okey. Sebelum itu, kita pergi kepada hadis. Sebelum kita jelaskan apa maksud akhlak Al-Quran, Nabi SAW sebut, orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita semua nak dekat dengan Nabi. Siapa nak dekat dengan Nabi di akhirat kelak? Angkat tangan anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah pun. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Kita semua nak dekat dengan Nabi. Nabi ngaku kita umat. Daripada jauh Nabi dah tengok anak-anak ni, Nabi panggil supaya datang dekat. Tapi bukan dengan mudah untuk kita dapat dekat dengan Nabi. Macam mana Nabi tahu kita ada akhlak yang mulia dan kita dapat dekat dengan Nabi? Sebab semua akhlak kita seorang-seorang ke dengan kawan dalam bilik, akhlak dengan murabi-murabiah, bila balik rumah akhlak dengan ibu ayah, semua itu dicatat oleh para malaikat. Sehinggalah kita diberikan gelaran ini adalah orang yang berakhlak mulia. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, apabila seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia, lalu Allah perintahkan ataupun malaikat, ini mafhum daripada sebuah hadis, sehingga kan dia diberikan gelaran ini adalah orang yang berakhlak mulia. Tapi bila ada orang yang berakhlak buruk, lalu golongan itu diberi gelaran, ini adalah manusia, si fulan ini akhlaknya buruk. Jadi bila di mahsyar kelak, orang yang berakhlak baik, dia terus dibangkitkan dalam kawasan, dalam lingkungan, dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia. Dan Allah akan berikan kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Hadis yang lain yang Nabi jelaskan ketinggian kedudukan orang yang berakhlak mulia. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang berakhlak mulia, kedudukannya boleh menyamai
ahli siyam dan ahli qiyam. Orang yang banyak berpuasa. Kalau setahun ada 360 hari, separuh daripada setahun dia puasa. Dia lebih banyak dalam setahun tu puasa berbanding tak puasa. Dia puasa Nabi Daud, dia puasa Isnin Khamis, dia puasa sekarang hari ini puasa hari putih. Semua puasa-puasa sunat dia ambil. Jadi bila campur-campur semua, dalam setahun lebih banyak puasa daripada hari tak puasa. Lepas tu ahli qiyam ni orang yang menghidupkan malam. Yang mungkin pukul 1 pagi dah bangun dah sampai subuh. 2 pagi dah bangun dah, hidupkan malam dengan ibadah. Nak mencapai kedudukan dua golongan ni sangat susah. Di kalangan kita wallahualam, ada tak orang ahli puasa dan ahli qiyamul lail? Wallahualam. Namun Nabi sebut orang yang mempunyai akhlak yang mulia boleh menyamai kedudukan orang yang ahli siyam dan ahli qiyam. Jadi Ustazah suka ingatkan diri Ustazah dan anak-anak, kamu menghafaz Al-Quran. Dalam dada, dalam ingatan kamu Al-Quran, pada lidah kamu selalu Al-Quran. Tetapi bagaimana akhlak dengan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran membentuk akhlak kamu. Sebab itu kamu dah belajar akhlak dengan Al-Quran, wuduk, baca dalam keadaan kita jaga aurat. Lepas tu mula dengan isti'azah, mula dengan bismillah. Al-Quran patutnya diletakkan dengan cara bagaimana. Lepas tu bila kamu dengarkan ada bacaan Al-Quran, kena hormat, rendahkan suara. Dan bagaimana kamu menghormati guru-guru kamu yang mengajarkan Al-Quran, sebab mereka ini golongan yang mulia. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.